Ya, itu yang saya sebut awal tadi ya, sedikit ya. Tapi ini saya boleh jelaskan lebih panjang kerana dalam langkah pertama yang kita beri perhatian adalah soal nak menangani wabak itu sendiri, penyakit itu sendiri. Ini yang kita dah faham apa langkah-langkah tindakan Kementerian Kesihatan. Tetapi dalam keadaan yang sama disebabkan oleh PKP tadi, kesannya ialah boleh dikatakan amat besar kepada kehidupan rakyat biasa ataupun pada ekonomi negara kita. Jelas terbukti bahawa sehari perniagaan kita tak berjalan, kita rugi 2.4 bilion ringgit. Ya, cuba kira berapa hari yang sudah kita kenakan PKP ini. Tetapi di samping itu disebabkan oleh kerana penting nak mengawal supaya wabak itu tak berjangkit merebak keseluruhan dengan jumlah yang berpuluh-puluh ribu atau yang mati beribu macam yang berlaku di setengah negara, kita tidak ada pilihan. Sebab itu kita ambil tindakan seperti itu, tapi kesannya pula ialah pada ekonomi amat buruk sekali. Ya, iaitu kita tahu perniagaan kecil boleh dikatakan hampir rugi besar, perniagaan yang sederhana, kilang-kilang kecil, mikro ataupun small, kecil ataupun yang sederhana pun semua terkesan dan tak boleh beroperasi. Ya, tak boleh mengeluarkan produk seperti biasa, tak boleh ekspor. Dan segala bentuk yang mereka biasa lakukan tak boleh dijalankan kerana kita menghentikan operasi mereka. Pekerja tak boleh pergi ke kilang, tak boleh pergi ke tempat-tempat perniagaan, duduk di rumah dan sebagainya. Jadi saya sedar itu, tetapi kita tak banyak pilihan. Jadi dalam keadaan sebegitu, kita juga berfikir kalau kita teruskan PKP ini dengan tidak ada satu rencana yang agak jelas, hala tujunya sampai bila, maka ekonomi yang telah kita bangunkan lebih 6 dekad ini akan runtuh. Saya diperingatkan oleh Menteri Keuangan saya, dia kata kalau lewat sebulan saja lagi, tidak ada langkah-langkah yang sudah pun kita mulakan itu, maka seluruh sistem ekonomi kita akan rosak. Jadi itu kosnya agak besar sekali. Sebab itu kita mengambil satu langkah yang agak berani, yang tak pernah berlaku sebelum daripada ini. Walaupun Menteri Keuangan kita orang baru, ya, dan waktu mana dia masuk hanya saya minta segerakan kerja itu dalam tempoh 2 minggu. Membuat satu perancangan tentang berapa jumlah wang yang harus kita sediakan dan bentuk-bentuk pakej ransangan yang kita sediakan. Maka akhirnya terbentuklah pakej ransangan 250 bilion. Lepas itu ditambah dengan 10 bilion fasa kedua daripada itu. Tujuan kita untuk apa? Ialah supaya kedudukan ekonomi kita jangan sampai teruk sekali. Ini pun untuk dia kata pakej ransangan, untuk relief dalam satu jangka yang tidak terlalu panjang, mungkin antara 3 sehingga 6 bulan saja. Itu pun menyebabkan satu jumlah ransangan dari segi fiskal hampir 35 bilion dan bentuk-bentuk yang bukan fiskal dari segi cukai, dari segi lain-lain pun hampir berapa puluh bilion yang terpaksa kita sediakan. Iaitu untuk membantu siapa-siapa yang terlibat dalam industri, dalam bentuk perniagaan boleh bertahan dalam satu tempoh yang lebih lama sedikit. Tapi itu belum selesai. Ini sebab dalam peringkat sekarang pun saya boleh sebutkan, mungkin kita sudah adakan satu paket ransangan sekarang, tapi apakah dia mampu untuk bertahan sampai bila? Berapa lamakah ekonomi kita akan pulih sebagai contoh? Apakah perlu ada suntikan bentuk fiskal yang lain-lain untuk menentukan supaya ekonomi kita akan kembali pulih ataupun lebih baik daripada yang masa-masa lepas. Jadi sebab itu ini tidak boleh kita elakkan. Kita perlu menentukan dalam kita nak menjaga, memelihara kesejahteraan rakyat dari segi penyakit wabak COVID, kita juga memastikan supaya ekonomi kita akan mampu bertahan dalam satu jangka waktu yang agak berpatutan. Ini satu perimbangan yang sukar sebenarnya, saya boleh akui di sini. Bila kita bincang dalam Jemaah Menteri, katakan supaya satu menangani masalah penyakit, dan itu bantuan yang kita berikan bukan sedikit, hampir 1.5 bilion untuk Kementerian Kesihatan saja. Itu satu bab. Dan kesannya sudah dapat kita lihat dari segi penurunan dan sebagainya. Itu satu bab. Tapi soal jangka masa yang kehadapan adalah soal ekonomi. Pasal Malaysia terbentuk atas dasar ekonomi yang kukuh, yang telah berkembang lama, baik apa dalam bentuk bisnes apa pun sekalipun sudah ada di situ. Kita tak boleh biarkan keadaan itu runtuh. Kerana dengan sebab kegiatan ekonomi, kerajaan memungut cukai. Tapi kalau bisnes sudah rosak ataupun rugi, mana pendapatan yang kerajaan boleh tampung untuk membiayai segala bentuk keperluan rakyat? Tak mungkin boleh kita laksanakan itu. Sebab itu memikirkan itu, kita tidak ada pilihan.
kita mesti berbuat satu untuk mendukung usaha yang dilakukan oleh pihak industri, oleh pihak perniagaan, dan pastikan supaya sebahagian besar daripada rakyat kita yang telah diambil bekerja dalam semua sektor-sektor tadi, baik daripada yang kecil ataupun sederhana ataupun yang besar, mesti dapat pertahankan kedudukan mereka. Yang itu menjadi keutamaan saya. Jangan ada yang dibuang kerja atau diberhentikan dan lain-lain lagi. Tetapi maklumlah, ini perniagaan. Kalau mereka kata mereka tak mampu nak bertahan lama, apa pilihan mereka? Takkan mereka nak menampung pekerja-pekerja yang sedia ada seperti biasa? Tak ada sumber wang yang boleh dibuat untuk membiayai kos perniagaan ataupun nak bayar gaji mereka. Jadi sebab itu satu langkah yang kita buat dalam pakej rancangan itu ialah supaya kita bantu syarikat. Seperti contohnya wage subsidy atau subsidi upah yang kita sediakan. Dengan cara itu sedikit sebanyak beban yang ditanggung oleh majikan dapat dibantu dengan pemberian subsidi upah yang kita sebut. Itu satu contoh lagi. Ataupun menangguhkan moratorium kepada segala bentuk pinjaman-pinjaman daripada bank. Kerana setiap mereka ni mungkin ada meminjam wang untuk membiayai perniagaan. Semua kita pun ada sedikit banyak utang dan sebagainya, termasuk individu. Jadi kalau itu tidak diambil satu langkah untuk menentukan mereka ni tidak menghadapi tekanan yang agak besar di perniagaan, maka kita harus lakukan. Maka di sini bank-bank bersetuju supaya tidak ada tindakan, ada moratorium untuk satu tempoh 6 bulan dan sebagainya. Itu langkah-langkah susulan. Kerana yang saya sebutkan awal tadi, kita kena pastikan bahawa ekonomi kita mesti terus maju. Tetapi dalam keadaan kesulitan yang kita hadapi ini, kita kena menguruskan. Jadi yang sedang pun kerajaan lakukan ialah untuk menguruskan keadaan sebegini, dan kita sudah pun mula pun sekarang, bagaimana yang saya tahu, untuk sedikit demi sedikit kita buka semula kegiatan-kegiatan ekonomi berfasa-fasa sampai ke satu tahap di mana kita fikir boleh kita anjakkan ke satu perubahan yang lebih besar. Itu akan kita lakukan dalam tempoh masa ke hadapan. Itu penting ya, pasal ekonomi kita sebahagian besarnya bergantung kepada kegiatan PKS, perusahaan kecil dan sederhana, melibatkan jumlah tenaga kerja yang besar. Saya fikir hampir kat 70% pada jumlah tenaga kerja datang daripada sektor PKS, dan menjana pendapatan pada keluaran dalam negara kasar pun besar, lebih 34 ke 35%. Jadi dia merupakan komponen yang terpenting dan malahan lebih penting daripada setengah sektor. Tak menafikan juga perniagaan individu, dia kata mikro, informal, sektor-sektor seperti itu juga penting. Pasal mereka nak mencari pendapatan untuk menyara keluarga dan sebagainya itu. Jadi oleh sebab itu, kita tidak ada banyak pilihan. Kita nak pastikan supaya sektor-sektor tadi tu mesti terus dapat mampu dipertahankan. Ya, mungkin ada setengah perniagaan dia tak mampu, maka sebagaimana biasa terpaksa dia tutup. Tapi seboleh mungkin mereka ni harus teruskan itu, kerana ada sumbangan-sumbangan besar yang kita harus harapkan daripada bidang ini, dan ini harus kita laksanakan. Sebab tu antara perkara yang kita berikan tumpuan tadi ialah untuk menjana. Ya, daripada sejumlah tadi hampir 100 bilion peruntukan itu untuk sektor PKS saja. Itu tak masuk yang lain-lain lagi yang juga ada kita tokok tambah untuk menentukan kelestarian sektor-sektor sebegini untuk jangka masa ke hadapan. Dia bukan untuk sekarang ni, tapi untuk masa yang panjang.